Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Suwandi bin Wahid, ID 85061904550101. Subjek Maintenance Management. Hari ini saya akan present tentang penyelenggaraan berasaskan keadaan, iaitu ataupun CBM. Apa itu CBM? Juga dikenali sebagai penyelenggaraan yang diramal. Menggunakan teknologi terkini dalam sensor, algoritma model dan kawalan automatik dalam operasi peralatan. Digunakan untuk mengurangkan kos penyelenggaraan, meningkatkan pengeluaran dan sekaligus dapat meningkatkan jumlah keuntungan. CBM dapat mengesan keadaan peralatan dan meramal keadaan kegagalan pada masa akan datang. Kemudian kita akan menyusun strategi berkenaan aktiviti penyelenggaraan, memastikan spare part dah terlebih dahulu sebelum kita memperbaikinya. Dengan adanya CBM ini, kita dapat mengelakkan downtime ataupun mesin tu rosak terlalu lama untuk memastikan dia boleh mengeluarkan produk. Tanpa CBM, kemungkinan company itu akan mengalami satu kerugian yang besar. Contohnya, jika tebung pump tu kalau kita boleh check pre kerosakan dia, mungkin kita boleh save cost dalam RM200 saja. Tapi kalau dia dah rosak teruk, mungkin kos dia akan pergi kepada RM3-4,000. So itulah pentingnya adanya CBM ni. Strategi implementasi CBM. Terdapat 6 prinsip untuk menjalankan CBM, iaitu menilai dengan tepat potensi risiko kegagalan, meramal baki jangka hayat dengan tepat sebelum kegagalan berlaku, penilaian keadaan peralatan menggunakan kaedah pengukuran yang paling efektif, mengenal pasti potensi kegagalan sebelum kegagalan berlaku. Memberi dan menerima maklum balas yang menilai kepada perkara peralatan, menyusun strategi pelanggaran dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan daripada kegagalan serta untuk meningkatkan ketersediaan. Ini adalah 6 prinsip yang perlu ada dalam CBM. Iaitu pre kerosakan suatu barang tu. Strategi ni amat penting dalam CBM. Jika kita tidak ada strategi 6 ni, mungkin kita akan company akan mengalami kerugian besar untuk membaiki suatu barang tu. Okey. Nilai dengan tepat potensi risiko kegagalan. Proses menilai melibatkan pengetahuan dan pengalaman dalam signifikan dalam mentafsirkan dan menghubungkan kecenderungan dalam menunjukkan potensi risiko kegagalan dengan tepat. Sebagai contohnya, mesin yang telah kita baiki akan diperiksa dengan teliti untuk mengenal pasti sebarang potensi berlakunya kegagalan sekali lagi. So, contoh dia, lepas kita repair mesin tu, kan, kita kena check balik adakah benda tu akan fail lagi ataupun dia sukses. Mengenal pasti potensi kegagalan sebelum kegagalan berlaku. Cara untuk mengenal pasti kegagalan adalah dengan menggunakan peralatan atau teknologi tertentu ataupun menggunakan kaedah tradisional. Contoh kaedah tradisional adalah memerhati sebarang kejadian yang tidak normal pada mesin seperti mudah panas, memerlukan bunyi-bunyi yang pelik semasa beroperasi dan sebagainya. Ini macam kita mendengar, konsep ni kita mendengar. Kalau kita nampak benda sesuatu tu abnormal, yang rasa-rasa boleh failure, yang boleh menyebabkan impact pada kita punya production, kita boleh immediately terus tukar apa part yang problem tu. Meramal baki jangka hayat dengan tepat sebelum kegagalan berlaku.
Proses ni juga memerlukan pengalaman dan pengetahuan tentang cara menilai potensi risiko. Tujuan mengenal pasti jangka hayat adalah untuk menghentikan penggunaan mesin dan membaikinya sebelum kegagalan berlaku. Untuk menjadualkan langkah-langkah memulihkan peralatan akibat penutupan yang berlaku sebabkan kegagalan tanpa dirancang dan untuk menunggu jadual penutupan yang seterusnya untuk proses penyelenggaraan. Meramal jangka hayat ni macam kita perlukan ada satu tracking yang bila benda tu pasang dan kita akan monitor benda tu sebelum jangka hayat dia. So macam dia akan keluar bila kita nak tahu jangka hayat dia dah hampir, kita boleh dengar daripada macam bunyi ke, ada keadaan benda tu panas ke kan. Daripada situ kita boleh menjangka jangka hayatnya. Dan daripada situ juga kita boleh update lah kita punya tracking berapa lama dia boleh bertahan. Memberi dan menerima maklum balas yang bernilai kepada mereka peralatan. Maklum balas ini penting kerana untuk memberi penyelesaian kepada pembekal untuk mengelakkan kemungkinan kegagalan. Supaya mereka dapat menambah baik atau melakukan inovasi terhadap peralatan. Supaya pembeli dapat meramal sifat kegagalan yang akan berlaku dan punca-puncanya. Supaya mereka dapat meramal jangka hayat peralatan berdasarkan pengalaman pengguna dari pelanggan yang berbeza. So, yang ni kita perlu berikan feedback kepada kita punya maker, tool maker tu sendiri. Kita bagi tahu kita punya problem-problem kita tengah hadapi sekarang dan kita bagi tahu kat dia, so dia akan buat improvement dekat benda tu. So bila dia sampai yang dekat kita, so benda tu dah ada version yang baru, so kita punya downtime takkan terlalu tinggi lagi lah sebab dia dah buat improvement. Penilaian keadaan peralatan menggunakan kaedah pengukuran yang paling efektif. Kesilapan kaedah pengukuran akan membuatkan proses ini sia-sia kita dapat mengenal pasti potensi kegagalan. Kejayaan proses ini terletak kepada keadaan pengukuran yang berkesan kerana operasi CBM sangatlah bergantung kepada pengukuran. Menyusun strategi penyelenggaraan dengan baik mungkin untuk mengelak daripada kegagalan serta-merta memiliki ketersediaan. Strategi penyelenggaraan yang sistematik dan berkesan akan memberi jaminan terhadap ketersediaan peralatan untuk berfungsi seperti peralatan baru dan sekaligus dapat meningkatkan jangka hayat peralatan. So, yang ni kita perlu susunkan kita punya strategi. Kita punya tracking kan. Kita buatlah dia punya maintenance by schedule. So kita boleh tahu dia punya boleh panjangkan lagi jangka hayat dia daripada kita punya tracking tu. So kita by schedule, kita akan sebelum dia jangka hayat dah sampai kita dah tukar ataupun kita repair dulu. Strategi CBM lebih digemari. Strategi ini lebih digemari kerana sebab CBM berpotensi mengurangkan kos penyelenggaraan dan kos membaik pulih peralatan sebanyak 50 ke 80%. Ia juga terbukti mampu meningkatkan keuntungan syarikat sebanyak 30%. So kebanyakan macam saya punya company sekarang, memang kita orang akan buat hari-hari daily CBM untuk kita check condition kita punya tool. So daripada situ memang kita boleh save cost daripada CBM ni lah. Kalau kita tak ada CBM ni mungkin dia punya damage ataupun cost lagi tinggi daripada biasa. And so dia juga dapat kurangkan stok sepanjang kita. So kita tak perlu nak buat inventory terlalu banyak sebabkan kita dah buat prevent untuk daripada sebelum dia rosak lah. Dan lepas tu dia juga kita boleh memanjangkan jangka hayat satu tool tu lah daripada kita punya CBM ni. Dan kita boleh buat susun kita punya strategi untuk kita buat maintenance untuk satu part tu. Sebab tu dia ramai yang suka gunakan CBM ni. CBM dapat mengurangkan kos disebabkan kegagalan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Dapat mengelakkan daripada kehilangan peralatan dan sebarang kecederaan pada pekerja akibat daripada kegagalan. So macam ni safety tau. Kita tak nak bila kita tengah tukar barang tiba-tiba benda tu
mengakibatkan kecederaan pada pekerja tersebut. Ya, yang tu kita kena perlu elakkan lah. Safety adalah nombor satu dalam semua syarikat. Mengelakkan daripada risiko mengambil bahan yang masih elok pada mesin. Yang ni juga melibatkan kos. So bila kita tahu benda tu boleh run lagi setahun, tiba-tiba baru jalan setahun lebih kita dah ambil part tu. So itu dah melibatkan kita punya kos lah. Kos akan menjadi lebih tinggi lah. Sebab apa terjadi macam ni? Sebab kita tak ada dia punya tracking lah. Sebab tu tracking dia penting lah untuk kita memastikan satu barang tu. Pemeriksaan kecekapan proses dan kualiti produk. Okay, yang ni bila kita buat CBM kita akan tahu keadaan tool tu. So kita boleh mengurangkan dia punya schedule downtime. So kita during kita buat maintenance tu pun kita tu boleh terus straight away tukar lah. So kita punya produk tu kita kualiti dia akan terjamin lah. So memulihkan perancangan penyelenggaraan sesuai dengan keadaan sebenar peralatan. Mengurangkan risiko peralatan daripada terhenti akibat daripada gangguan secara paksa. Okay, itulah apa kelebihan CBM yang ada pada CBM ni, dan pentingnya ada CBM ni untuk memastikan condition kita punya tool dalam keadaan baik dan boleh kita memanjangkan jangka hayatnya. Okay. Itulah yang dimasukkan dengan CBM. Sekian. Terima kasih.